Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita sambung lagi PDPR kita. Tajuk masih lagi dalam bab 2, lukisan pengorakan. Kita sambung tajuk kita, lukisan pengorakan kaedah selari. Kalau sebelum ni kamu dah belajar melukis lukisan pengorakan kaedah selari, ada beberapa orang yang dah hantar. So kita lihat hari ni untuk kaedah selari yang kita belajar sebelum ni ialah prisma. So hari ni kita akan tengok lukisan pengorakan kaedah selari bagi bongkah silinder. So apa yang kamu akan belajar hari ni? Yang pertama, kamu perlu tahulah menerangkan proses pembinaan lukisan pengorakan kaedah selari. Yang kedua, ni yang penting ni, menghasilkan lukisan pengorakan menggunakan kaedah selari bagi bongkah silinder tegak. Maksudnya yang penuh lah tegak ni. Kemudian silinder tegak yang terpotong lurus dan silinder tegak terpotong melengkung. So kita imbas kembali apa yang kita dah belajar minggu lepas. So untuk lukisan pengorakan ada berapa kaedah? So lukisan pengorakan ada 3 kaedah melukisnya. Yang pertama kaedah selari, yang kedua ialah kaedah jejarian dan yang ketiga ialah kaedah segitiga. Lukisan pengorakan ni hanya digunakan untuk bongkah yang berongga. So untuk kaedah selari, bongkah yang perlu menggunakan kaedah selari ialah prisma dan silinder. So kamu kena kenal pastilah elemen yang ada dalam lukisan pengorakan untuk prisma dan juga komponen yang perlu ada dalam lukisan pengorakan untuk prisma dan juga silinder. Seperti yang kamu tahu, mesti ada garisan bentangan. Lagi apa? Mesti dia ni dalam bentuk bentangan dalam. Kemudian untuk prisma dia ada garisan garisan lipatan. Yang paling penting dia punya klaim. Di kiri, di hujung sini klaim dan di kanan ni pun klaim. Lagi apa ada? Itu sajalah untuk prisma. Kemudian untuk silinder kita ada tambahan yang line biru ni, yang kat sebelah dalam, ini ialah garisan elemen. Garisan elemen kita garis sebagai binaan sahajalah, garisan binaan. So kita lihat pembinaan bentangan untuk silinder menggunakan kaedah selari. So kita pergi ke soalan nombor 9. Hari tu saya suruh kamu hold soalan nombor 9. So kita lihat semula. Kalau tadi kita dah tahu apa kaedah yang kita akan gunakan. So ini ialah sebuah silinder. Ada bulat pada pandangan atas dan bentuk segi empat di pandangan hadapan. Ini ialah silinder. So silinder tegak ini kita perlu menggunakan kaedah selari. So sebelum apa-apa lukisan pengorakan ni, kamu perlu kenal pasti di manakah kedudukan klaim. So klaimnya berada pada hujung sekali di sebelah kanan. Bila apa-apa pengorakan yang melibatkan silinder, melibatkan bulatan, kamu perlu ada titik-titik tambahan lah. Titik-titik kritikal yang lain. Sama juga dengan lukisan pengorakan. Kamu perlu tambah lah. Tak cukup 4 ni saja. Kamu perlu tambah lagi garis titik-titik tu untuk membuat curve lah. So macam mana nak buat dia? Untuk bulatan ni kamu bahagikan kepada 12. Bulatan ni kamu bahagikan kepada 12. Macam mana nak bahagikan kepada 12 ni? Gunakan sahaja set sesiku 30-60. Gunakan set sesiku 30-60. Kamu pusing-pusing lah. Pusing-pusing set sesiku kamu tu sampai dapat macam ni.
bila dah dapat macam ni, okey, kamu dah pusing-pusing sesiku kamu, bahagikan kepada 12 bahagian. Okey, dah dapat 12 bahagian, kemudian macam biasa kamu kena numberingkan dia lah. Okey, mengikut arah jam. Jangan terbalik jangan pusing, dia kena ikut arah jam. Okey. Kemudian kamu unjurkan garisan ni ke bawah. Okey, unjurkan ke pandangan hadapan ni. Okey, numberingkan dia. 1, 11, 2, 10. Dia kalau kamu buat dengan betul, dia akan berada pada garisan yang samalah. Okey, numberingkan dia. Okey, agak-agak kamu kalau silinder ni, bentangan dia macam mana rupa dia? Okey, so kalau silinder ni kita potong, kita nak tengok bentangan dalam, dia sebenarnya jadi sebuah segi 4 tepat. Okey, so macam biasa kita akan buat garisan bentangan atas ni. Okey, kemudian kita buat satu garisan permulaan klaim. Okey, kemudian jarak antara kita nak tahu tapak dia ni. Okey, jadi kamu ambil jangka lukis, letak di titik K ke 1. Okey, K ke 1, ambil jangka lukis, kemudian tandakan. Okey, 1 ke 2, tandakan. 2 ke 3, tandakan. Sampailah kamu jumpa 11 ke K. Okey, jangan lupa selepas kamu buat tu, sambil kamu ni, kamu bacalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai K. So, jangan lupa kamu numberingkan dia supaya kamu tak silap lah. Okey, numbering ni penting dalam pengurakan ni. Okey, kemudian kamu buat garisan elemen ke atas tegak. Okey, kemudian dah siap, kamu cuma objekkan dia punya yang di sisi ni lah, klaimnya. Yang di dalam ni, garisan elemen jangan kamu hitamkan. Okey, jangan kamu buat garisan objek pula. Okey, so inilah bentangan untuk silinder. Okey, kita lihat yang kedua. Ini ialah silinder juga. Bezanya dia terpotong lurus ni. Okey, dia kena penggal ni. Tapi secara lurus je lah. So, kamu bayangkan kamu ada silinder, kamu potong ni. Okey, jadi macam mana bentangan dia? Okey, so kita lihat kaedah yang sama. Klaim dia biasa kita akan pergi ke bahagian yang paling pendek. Ataupun kamu kena tengok di mana yang dia nyatakan lah. Yang biasanya klaim dia akan potong, dipotong pada bahagian paling pendek. Okey, kemudian dah kenal pasti K, kedudukan klaim. Kamu bahagikan bulat pandangan atas kepada 12. Tapak dia tu bahagikan kepada 12. Kemudian numberingkan dia. Okey, numbering ikut arah jam. Okey, kemudian lukis garisan bentangan. Okey, dah lukis garisan bentangan. Okey, apa yang belum kat sini? Sepatutnya kamu kena unjurkan dahulu. Okey, unjurkan dari atas ke hadapan. Okey, unjurkan. Unjur dengan tegak lah, jangan macam ni. Okey, dah unjur, pastikan kamu numberingkan dia dengan betul. Ini buat je dulu. Okey, 4, 8, numberingkan dia. Okey, kemudian kamu dah ada K. And then mana nak dapat lengkung yang di bawah ni, pindahkan jarak pandangan atas tu, tapak dia. Jarak antara tapak dia tu, pindahkan. Okey, dah pindahkan tapak ni dari K ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Gunakan jangka lukis, kemudian numberingkan dia. Okey, naikkan garisan elemen. Okey, yang ini dia buat kemudian lah. Okey, kemudian dia ada K. Dia tandakan kedudukan K. Okey. Kalau kamu nak cepat, kamu boleh terus saja tandakan K satu lagi. Kedudukan dia kat sini. Okey. Kemudian yang seterusnya,
1 dengan 11 ni dia tandakan dekat 1. And then dia patutnya teruskan tanda di 11. Okay, sekali kerja. Okay, 2, 10. Ni dia buat satu lah. 2, 3, 4, 5. Okay, 6 atas sekali puncak. Okay, unjurkan sahaja. Sambungan 8, 9, 10, 11. Okay, macam tu lah bentuk dia. Okay, next. Ini saya nak kamu buat sendiri. Okay, dia terpotong lurus juga di bahagian atas dan di bahagian bawah. Okay. Kita lihat. Ini saya tunjuk lah. Kita nak beri penerangan. Okay, yang ini. Okay. Untuk silinder yang terpotong melengkung. So, kaedah sama je. Okay, semua sama. Semua sama sampai sini. Okay. Kemudian, nak dapatkan titik 1, bawa je macam biasa. Sama je sebenarnya. Okay. Kaedah selari ni sangat senang lah untuk lukisan pengurakan. Dia tak ada banyak confuse sangat. Okay. Dia just pindahkan dari atas pergi bawah, pergi hadapan, kemudian pergi ke bentangannya. Okay. So, itu untuk ni lah. Lukisan pengurakan yang terpotong melengkung. Okay. Kalau kita lihat lukisan ini. Okay. Dia dekat atas ni. Dia terpotong habis lah. Dia terpotong habis. Tak ada apa-apa garisan yang tinggal. Kalau kat bawah ni. Tiba-tiba ada satu garisan ni. Apa yang kamu faham mengenai lukisan ni? Okay. So, sebenarnya. Yang ini. Okay, yang saya lorek ini adalah untuk pembukaan yang ini. Okay, yang ni. Ni, bahagian yang sebelah sini. Okay. So, maksudnya yang di depan ini kan yang di bahagian, ini kan yang di bahagian depan. Okay, yang di bahagian depan maksudnya dia potong separuh bulatan macam tu lah. Okay. Yang kamu nampak ni, ini, yang saya garis-garis ni. Okay. Yang saya garis-garis ni sebenarnya dinding yang mana? Dinding yang di belakang ni. Okay. Ni. Yang di belakang ni. Ini yang kamu nampak garis-garis tegak tu. Okay. So, maksudnya bila kamu melakukan pengurakan untuk bongkah ini, maksudnya yang di depan ni, bawah dia pun kena potong juga. Okay, bawah dia pun kena potong. Tetapi bila nak sambung ke belakang, okay, belakang ni tak kena potong, dia full. So, maksudnya dia penuh lah sampai bawah. Okay, saya nak kamu cuba buat. Saya tak nak tunjukkan cara dia. Kamu cuba buat. And then dah siap, boleh hantarkan kepada saya. Okay, itu sahaja untuk PDPR kita hari ini. Semoga kamu terus bersemangatlah untuk belajar JKT ni. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.